Dia bertaraf ulama juga. Jadi umat Islam ni, salah satu, bukan satu-satunya, salah satu cara kita nak kembalikan Islam ni duduk di atas, pemerintah umat Islam tu dia kena ulama. Tapi bukan ulama yang mengajar kitab saja. Ulama yang macam Al-Fatih tadi dia pun general perang juga. Ulama yang macam Salahuddin, ulama yang macam Khalifah Umar Abdul Aziz, ulama macam Sultan Saifuddin Qutuz tadi. Yang tu yang kita nak. Tapi rata-rata hari ini kita tengok sejak jatuhnya kekhalifahan Uthmaniyah, pemerintah umat Islam, pemimpin umat Islam ni orang yang bukan ulama. Timbul masalah. Kemudian nak rebut jawatan tadi dah berdebat dah. Satu ketika dunia Islam ni dilanda pula oleh ilmu kalam, ilmu falsafah, ilmu kalam. Berdebat yang Mu'tazilah, Qadariyah, yang Jabariyah, yang Murji'ah, yang Asy'ariyah, yang Maturidiyah, macam-macam ahli falsafah lagi berdebat. Lagi meriah berdebat. Dan datang juga zaman perbandingan mazhab fiqh, khususnya mazhab Syafi'i dengan mazhab Abu Hanifah. Rata-rata orang pakat berdebat. Zaman tu zaman berdebat lah. Tu sejarah perdebatan dalam dunia Islam. Kalau zaman sekarang lagi rancaklah perdebatan. Bukan kata ulama, tokoh-tokoh saja, orang biasa pun debat juga. Dengan majunya dunia internet ni, lagilah debat kan. Rata-ratalah debat. Kita berdebat dalam mazhab fiqh ni, antara mazhab fiqh, sama ada yang bermazhab atau tak bermazhab, dia rugi. Sebab banyak masa kita habis di situ. Kita tengok zaman Al-Arqam dulu, dari segi akidah dengan dari segi kepercayaan gaib dia tu ada masalah, kita tolak tepi lah. Dari segi kejayaannya kan, dia punya perdagangan, perkhidmatan, layanan-layanan, perusahaan kan, dari segi kejayaan tu. Kenapa mereka ni jumlah dia sikit tapi kan meluas dan berjaya, berkesan? Ada banyak faktor. Salah satunya dari segi fiqh dia selesai siap-siap. Ahli-ahli dia yang di Nusantara pegang mazhab Syafi'i. Ahli-ahli dia yang di Jerman di mana ikut mazhab sana. Selesai, tak ada gaduh-gaduh, tak ada bincang lah. Di Malaysia ni pegang mazhab Syafi'i. Habis cerita. Tak ada bergaduh cara nak niat, cara nak ambil air semayang, cara nak puasa, cara mandi wajib, bersentuh lelaki perempuan, selesai. Jadi mereka boleh tumpu kepada perniagaan, perkhidmatan, buat majalah dakwah, apa semua boleh. Yang zaman sekarang kita ni pertubuhan Islam tu banyak, tapi duk gaduh pasal tu lah, cara ambil air semayang. Ni mazhab ni kata macam ni, yang tak bermazhab kata macam ni, yang ikut hadis saja kata begini. Yang tu saja bertahun-tahun kena keluar buku banyak, kena buat seminar banyak kali, kena habis masa duk mengajak kitab urai benda tu saja. Cuba kita pakai mazhab Syafi'i je dah. Selesai. Berapa banyak masa kita boleh ada tu. Berapa banyak duit kita boleh jimat, dia boleh terbit macam-macam buku pasal soal-soal khilaf kan. Selesai. Sebab tu Darul Arqam dulu dia cepat. Ahli tak ramai tapi seolah-olah macam dia kuasai Malaysia dah zaman tu. Zaman dia sebelum kena tangkap je kan. Punya hebatnya. Sampai keluar negara ahli sikit je. Sebab dari segi mazhab tak ada gaduh-gaduh, tak bincang dah pun. Kita pegang mazhab Syafi'i. Selesai. Tak payah gaduh-gaduh. Itu salah satu. Kenapa Arqam ni dia begitu berkesan zaman tu. Apakah maksud perdebatan? Ikut Imam Ghazali, bagi dia debat ni ialah bertukar-tukar fikiran untuk saling tolong-menolong dalam mencari kebenaran. Yang tu debat. Bukan lawan kata nak jatuhkan sana, sana nak jatuhkan sini, bukan itu. Tapi sama-sama bertukar-tukar pandangan nak cari keputusan, kebenaran. Itu debat. 8 syarat perdebatan menurut Imam Al-Ghazali. Nak debat ni boleh. Imam Ghazali pun terlibat dengan debat juga. Bukan dia haramkan debat pula, tak. Tapi ada tata cara dia mengikut keadaan. Yang ni kita dah lalui, jadi kita sepintas lalu je lah. Yang pertama, orang yang aktif berdebat ni hendaklah orang yang dah beres urusan fardu ain dia. Jangan yang fardu ain tak selesai lagi dia dah debat lah. Yang kedua,
masa dia nak berdebat ataupun berdialog tu tadi, memang tak ada dah urusan-urusan fardu kifayah yang lebih penting. Sebab debat ni fardu kifayah. Nah, Imam Ghazali bagi contoh, ada orang dia nak berdebat, dia janji nak berdebat lah. Tiba-tiba ada musafir dari jauh, padang pasir sana, dahaga berapa hari tak minum tak makan, kita pula ada barang makan, kita kena uruskan yang tu dulu. Selesaikan yang tu dulu. Sebab mereka tengah lapar, tengah dahaga, baru betul. Tapi kalau orang ni tadi dia kata tak, debat dia lagi penting, sana fardu kifayah, yang ni pun kifayah juga, tapi aku nak buat debat dulu. Tak boleh, kena selesai, tolong orang dulu. Yang ketiga, pendebat masalah fiqh peringkat tinggi hendaklah bertaraf mujtahid jika si pendebat mahu berijtihad sendiri dalam perbandingan antara mazhab. Maksud dia macam Imam Syafi'i dah tu, macam Imam Ahmad, macam Imam Abu Hanifah dah, macam Imam Malik dah. Baru dia sesuai nak berdebat masalah fiqh yang bakal melibatkan perubahan keputusan peringkat tinggi. Tapi zaman sekarang orang bawah-bawah pun berdebat lah soalan fiqh, tak sampai taraf mujtahid pun. Bukan kata mujtahid mutlak, mujtahid mazhab pun tak sampai. Tapi duk rajin berdebat, rugilah. Yang musuh-musuh Islam dia suka, dia api-apikan lagi. Okey, debat lagi, debat. Bila kita berdebat banyak, bincang isu-isu khilaf, yang Palestin tadi dah terabai, yang di Xinjiang tadi dah terabai, yang di Myanmar tadi dah terabai. Itu yang dia seronok, dia galakkan kita terlibat dengan isu khilaf, berdebat. Yang keempat, perkara yang hendak didebatkan mestilah perkara yang sudah terjadi, sedang terjadi, ataupun yang ada kemungkinan akan terjadi tak lama lagi. Tak boleh nak debat, nak berhabis masa, nak masuk televisyen, buat buku, berdebat pula depan orang tentang macam mana kalau satu hari nanti bumi kita musnah, kita pindah ke planet Marikh, kita nak menghadap kiblat ke mana. Duk bincang tu, debat kan. Padahal yang bumi nak musnah, kita nak pindah duduk planet Marikh tu entah bila-bila nak berlaku. Silat-silat tak berlaku pun, tapi dah debat dah. Benda tu entah bila nak berlaku, jadi tak sesuai debat. Yang sesuai debat ni benda yang nak berlaku ataupun yang dah berlaku. Orang zaman itu, zaman Imam Ghazali ni, dia duk cari benda apa yang boleh didebatkan. Benda zaman tu dah selesai dah, duk cari benda-benda yang boleh nak didebatkan. Benda-benda yang belum berlaku pun duk cari dah. Yang kelima, perdebatan hendaklah diadakan di tempat yang sunyi, supaya tidak timbul riak, tidak timbul dendam, tunjuk akhlak tak baik kepada orang lain. Jadi ulama sama ulama, tempat sunyi, yang tu paling sesuai. Tapi ada juga debat yang kena terbuka, contohnya debat antara agama, macam Syekh Ahmad Didat berdebat dalam stadium dekat England tu. Puluh ribu orang datang lawan dengan Padri. Dia tahu dah Padri ni memang tak akan pindah agama. Agama dia salah pun dia akan kekal agama Kristian tu lah. Tapi kesan dia kepada pendengar tadi, yang puluh ribu pendengar tu tadi, bila dia dengar hujah-hujah Ahmad Didat ni, kurang-kurang 200-300 orang akan berubah itu. Dia tahu hujah Ahmad Didat ni betul, mereka masuk Islam. Yang tu target dia, yang tu. Bukan dia target Padri ni tadi. Padri ni sekadar tempat laluan, dia berdebat dengan Padri, tapi yang dia nak tarik hak pendengar. Macam tu tak apa. Yang keenam, pendebat hendaklah memandang teman debatnya itu sebagai penolong, bukannya musuh. Kita kalau berdebat dengan orang, kita kata musuh kita lah. Ikut Imam Ghazali, kita ni seolah-olah mencari barang yang hilang. Kita cari duit lah, duit emas jatuh dalam rumput. Aku cari, kamu pun cari, kita sama-sama cari. Kamu cara kamu, aku cara aku. Kalau lawan kita jumpa pun kita seronok. Kalau kita jumpa pun lawan kita pun seronok juga, sebab nak cari kebenaran. Kan tadi Imam Ghazali cakap, debat ni ialah tukar-tukar fikiran untuk cari kebenaran. Tapi kalau kita berdebat, kita nak jatuhkan orang tu, orang tu pun nak jatuhkan kita, dah lari dah daripada debat. Yang ketujuh, jangan guna taktik kotor. Yang ke-8, hendaklah berdebat dengan orang yang dijangka dapat melahirkan faedah. Kita ni ada ilmu sikit, kita cari orang yang kita nak debat yang tak berapa handal,
Tujuannya bukan nak cari kebenaran, tapi supaya dalam debat tu kita menang. Nak lawan dengan yang handal-handal, kita tak berani, takut kalah. Cari hak yang kita boleh makan. Macam tu tak boleh. Imam Ghazali dia lagi suka kalau kita debat dengan orang yang handal, sebab kita nak cari kebenaran, bukan nak cari kemenangan. Kita harapkan daripada orang yang handal tu nanti akan keluar hujah-hujah yang baik, keputusan-keputusan yang baik. Jadi dua-dua pihak pun untung. Itulah 8 syarat perdebatan yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali.